muqaddimah ataupun permulaan dalam kita mendirikan solat. Begitulah ibadah-ibadah lain pun sama juga. Ni contoh dibuat oleh pengarang kita ni sebagai contoh supaya kita faham syarat tu di mana tempat dia dan kedudukan dia tu macam mana. Hukumnya tetap wajib dan seperti mana rukun, cuma tempatnya berbeza. Hukum dalam ibadah, syarat di luar ibadah ataupun sebagai muqaddimah amal ibadah. Seterusnya yang ketujuh, sunat. Istilah fiqh yang ketujuh, sunat ataupun disebut juga al-mandub. Sunat ialah perkara yang dituntut oleh syarak supaya melakukannya. Tuntutan syarak, hak fardu, wajib, tuntutan syarak juga. Cuma sunat ni tuntutan syarak tetapi dengan tuntutan secara tidak putus. Kalau fardu, kalau wajib, semua tu tuntutan secara putus. Tak buat dosa kita. Tapi yang sunat, tuntutan, tapi tuntutan yang tidak putus, yang tidak jazib, tuan-tuan. Dari segi tuntutan tadi. Pelakunya diberikan pahala dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Itu maksud sunat. Tuntutan tetap tuntutan, tapi tuntutan tu ringan sikit, tak putus. Siapa yang buat, maka dapatlah ganjaran pahala di sisi Allah Taala. Siapa yang tak buat, tak dapat apa dan dia pun tak dosa dengan sebab tinggal tadi. Tapi dalam masalah sunat ni tuan-tuan, kalaulah kita mampu buat, tiba-tiba kita tinggal tuan-tuan, hukumnya tetap jatuh pada makruh. Apa tu? Kita mampu buat, tiba-tiba kita tak buat. Ruang tu ada pada kita. Contoh bacaan doa iftitah dalam solat. Bacaan doa iftitah, kita ikut imam. Imam baca, kita tak baca. Imam baca tu, siapa suruh jadi imam, bacalah. Kira fikir semua. Kita jadi makmum, kita main ikut imam je. Tak baca apa kita. Perbuatan makmum ketika tu hukumnya makruh dalam keadaan dengan sebab imam dah baca, kecuali ruang tu tak ada. Ruang tu tak ada, kita mari lambat. Allahu Akbar. Tiba-tiba imam ketika tu duk baca surah. Jangan duk lengah-lengah masa duk baca doa iftitah. Jangan duk lengah-lengah masa duk baca a'udzubillah. Terus baca apa? Baca hak wajib kan dah. Apa benda wajib ketika tu? Al-Fatihah ketika baca bismillahirrahmanirrahim. Terus baca ayat-ayat yang seterusnya dalam Al-Fatihah. Kaedah macam ni. Tapi kalau kita daripada awal, kita ikut imam daripada awal. Imam baca, kita tak baca. Perbuatan imam tu betul, kita buat tak betul. Hukumnya makruh ketika tu. Macam mana? Kecuali memang tak ada masa. Tak ada masa kita ni tuan-tuan. Fatihah tu kena habiskanlah. Macam mana? Fatihah tu kena habiskanlah. Fatihah tu tengok keadaan tuan-tuan. Kalau kita ni daripada awal ikut imam, memang kena habiskan Al-Fatihah. Tapi kalau kita tu masbuk, kita mari lambat tuan-tuan. Masbuk, dia ada dua jenis tuan-tuan. Kita akan jumpa lepas ni. Makmum ni ada dua jenis, dua nama dia panggil. Dua title, dua panggilan. Yang pertama makmum masbuk, yang kedua makmum muwafiq. Ni banyak duk telagah tuan-tuan di masjid, di surau, macam-macam bercelaru tuan-tuan, macam cekodu. Macam nasi kerabu dah jadi tuan-tuan. Kalau imam apa ni ada masalah sikit kat belakang tu macam mana? Hak ni macam ni, hak ni macam ni tuan-tuan. Lepas tu habis solat bergaduh. Dia kata kau buat tak betul. Hak ni batal solat. Hak mana betul tuan-tuan? Tengok keadaan lah tuan-tuan. Tengok keadaan tuan-tuan. Tengok keadaan tindakan kita tadi tuan-tuan. Tapi saya nak urai benda ni tuan-tuan. Dia melibatkan panjang tuan-tuan. Saya cerita lain kali tuan-tuan. Sampai masa dia nanti saya cerita tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan suruh saya cerita, saya nak cerita juga. Tapi kena ada masa. Bab ni saja paling kurang setengah jam. Lebih. Paling kurang setengah jam. Itu dengan sebab kalau cerita mesti lebih tuan-tuan. Sebab dia panjang lebar tuan-tuan. Melibatkan masbuk, melibatkan muwafiq, melibatkan masalah-masalah yang melibatkan perkara itu panggil masbuk.
panggil muafiq tuan-tuan, semua ada tuan-tuan. Tindakan-tindakan yang perlu kita buat selepas berlakunya permasalahan-permasalahan dalam solat tuan-tuan. Ada jalan keluar disebut oleh para alim ulama tuan-tuan. Cuma kita tak cerita kita terus kita terus. Maknanya sunat ni apabila kita buat dapat pahala lah. Kalau tak buat tak dapat apa tuan-tuan, rugilah tuan-tuan. Dan kedudukan wajib dengan sunat ataupun fardu dengan sunat ni mengikut pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali kata yang fardu ataupun yang wajib itu ialah modal. Tahu modal? Modal macam kita nak buat perniagaan, nak buka bisnes tuan-tuan. Kena ada modal tak? Modal kena ada tuan-tuan. Macam kita hari ni dengan Allah Ta'ala ada pentaklifan fardu, ada pentaklifan sunat tuan-tuan. Ada tuntutan fardu, ada tuntutan sunat. Maka yang fardu tu kata Imam Ghazali itu dia panggil modal. Modal. Maknanya kalau kita minat buat hak sunat, tiba-tiba hak fardu tak buat, tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan perniagaan kita, modal tak ada, tiba-tiba nak dapat untung. Imam Ghazali kata yang fardu itu modal, yang sunat itu keuntungannya. Sebab tu tuan-tuan, jangan sekadar kita buat yang fardu semata-mata. Dalam bab solat, jangan kita minat solat fardu je di masjid tak, tapi dalam bab solat sunat, qabliyah, ba'diyah, kita malas tuan-tuan. Rugi tak? Rugi tuan-tuan. Solat sunat duha, istikharah, hajat, tahajud, taubat, witir dan seumpamanya, kalau boleh tuan-tuan kita buatlah tuan-tuan. Tak boleh tiap-tiap hari tuan-tuan, selas hari. Tak boleh selas hari tuan-tuan, 3 hari sekali. Tak boleh juga seminggu sekali tuan. Kena tuan-tuan. Kena. Pasal apa? Keuntungan. Nak cari untung tuan-tuan. Lepas tu bukan sekadar nak cari untung, nak naik darjat daripada darjat orang-orang biasa kepada darjat soleh tuan-tuan. Dia dipanggil soleh ni tuan-tuan. Amalan soleh. Banyak dalam ayat Quran tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut orang beriman dan beramal soleh. Contoh dalam surah Al-Asr tuan-tuan. Kita baca wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Illa alladhina amanu wa amilus solihat. Allah Ta'ala sebut kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala sumpah dengan masa, demi masa. Ada terjemahan demi waktu asar. Ada khilaf sikit dari segi sudut terjemah. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi tuan-tuan. Sentiasa dalam keadaan buat benda-benda rugi tuan-tuan. Dalam kerugian tuan-tuan. Sebab tu jangan letak nama anak kita Khusrin tuan-tuan. Walaupun ada tuan-tuan orang letak nama Khusrin tuan-tuan. Khusrin dengan mana apa? Rugi tuan-tuan. Pasal nama ni doa tak? Doa tuan-tuan. Pagi-pagi mak panggil, ayah panggil, pergi sekolah cikgu panggil, kawan-kawan panggil. Rugi. Macam zikir jadi tuan-tuan. Macam zikir. Orang dia panggil rugi. Tapi kalau rugi dunia saja tak apa tuan-tuan. Berjaya akhirat. Takut tuan-tuan. Terlepas tuan-tuan. Dengan sebab panggilan tadi tuan-tuan. Sebab tu makruh kita letak nama, makruh tuan-tuan, letak nama yang memberi maksud yang kurang elok macam tadi tuan. Makruh. Tak payah tuan-tuan. Sekarang boleh tukar nama tuan-tuan. Boleh tukar nama. Kita boleh pergi di pendaftaran negara tuan-tuan. Buat surat-sumpah sikit tuan-tuan. Lepas tu adalah form dia tuan-tuan. Boleh tukar nama tuan-tuan. Tapi kalau dah biasa nama tu, susah dah orang nak tukar tuan-tuan. Dalam masyarakat kita kalau dia dah panggil nama tu tuan-tuan, sampai bila pun tuan-tuan dia panggil nama tu, susah tuan-tuan. Okey Kecuali siapa hak tak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pasal apa sebut dua ni? Sepatutnya kalau pada pandangan kita tuan-tuan, sebut orang beriman sudah tuan-tuan. Nak gambar benda ni, orang yang beriman belum tentu dia beramal soleh tuan-tuan. Orang yang beramal soleh sudah tentu dia beriman. Macam tu juga tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kamu pada Allah. Pasal apa beriman? Semua orang beriman supaya bertakwa pada Allah. Nak gambarkan, orang yang beriman itu belum tentu lagi dia bertakwa pada Allah. Tetapi orang yang bertakwa sudah tentu dia beriman kepada Allah Ta'ala. Sama dengan beramal soleh kan? Orang beramal soleh tuan-tuan, menggambarkan dia ni tuan-tuan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang ada ulang-alik masjid ni tuan-tuan, menggambarkan dia orang beriman tuan-tuan. Biar ada orang juga mari masjid tuan-tuan dia curi selipur. Mari masjid dia cek lain tuan-tuan. Tabur masjid duk belah mana? Apa masa sampai tikung? Pecah tabur masjid tuan-tuan. Ada tuan-tuan. Tempat saya tuan-tuan. Habis tuan-tuan mangga tuan-tuan. Cabut habis tuan-tuan. Sampai luka-luka tuan-tuan. Tu dia tuan-tuan. Nak dapatkan duit dalam tabur masjid tuan-tuan. Macam mana punya gerak kerja sampai luka-luka. Darah tuan-tuan dia tinggal kesan sebagai saksi tuan-tuan. Terpergi subuh pagi esok, Allah Akbar, kuat punya kerjaya tuan-tuan. Sampai tahap tu tuan-tuan. Ada juga orang mari masjid macam tu tuan-tuan. Tapi rolingnya orang mari masjid ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu orang hak istiqamah. Ulang-alik masjid. Hak mencuri ni dia tak mari istiqamah kan tak? Hari ni dia mari, bila pula mari? 5 bulan akan datang baru dia mari tuan-tuan. Dia tak mari tak hari tuan-tuan. Lama-lama sekali muncul tuan-tuan. Dia macam tu tuan-tuan. Hak cerita soleh ni benda tuan-tuan. Dipanggil soleh ni tuan-tuan kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab-kitab tafsir tuan-tuan. Pasal apa panggil amalan soleh? Tidak dipanggil amalan soleh tuan-tuan sekadar kita istiqamah dengan amalan fardu semata-mata. Tak panggil soleh. Rajin sembahyang apa tu? Sembahyang fardu. Rajin puasa fardu. Rajin sedekah wajib. Zakat je dia bayar. Sedekah sunat tak bagi tuan-tuan. Lalu tabur masjid tuan-tuan. Lalu kok tabur masjid hari Jumaat. Tengok saja tuan-tuan. Tengok saja. Tak bagi. Solat fardu je tuan-tuan. Solat sunat tak buat. Puasa sama juga tuan-tuan. Tu dia panggil apa tu? Kalau kekal dengan amalan macam tu tuan-tuan, kita baru duduk dalam ruangan mana ni? Ruangan orang yang awak tuan-tuan dalam perbahasannya tuan-tuan. Dia tak naik darjah orang yang mendapat keuntungan ataupun orang yang soleh tuan-tuan. Dengan sebab dia tak istiqamah amalan sunat. Kita kalau boleh tuan-tuan, istiqamah juga amalan sunat tuan-tuan. Mengikut kemampuan kita lah tuan-tuan. Kita ukur baju di badan sendiri tuan-tuan. Mampu 2 rakaat lah berterusan. Kalau mampu lebih silakan tuan-tuan. Silakan, tak ada masalah. Tengok kemampuan kita. Cuma jangan hari ni 8 rakaat duha. Lepas tu bila buat? Tahun depan pula buat 8 rakaat pula. Tak ada macam tu tuan-tuan. Kita nak tuan-tuan biar 2 rakaat tiap-tiap hari tuan-tuan. Waktu duha hari ni buat, besok buat, lusa buat, berterusan 2 rakaat je. Sebab mengikut kata-kata hukamat tuan-tuan, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah tuan-tuan, kita buat amalan tu istiqamah, walaupun sikit istiqamah, dia lebih baik daripada 1000 karamah. Nak dapat 1 karamah senang susah tuan-tuan. Tapi nilai istiqamah amal ibadah kita tuan-tuan, walaupun sikit berterusan, dia lebih nilai tuan-tuan, dia lebih baik daripada 1000 karamah tuan-tuan. Nampak simpel tuan-tuan. Tapi di sebalik tu tuan-tuan ada nilai-nilai yang hebat tuan-tuan, yang dibangga-banggakan oleh penduduk langit. Untuk sebut nama-nama orang yang buat macam ni tuan-tuan. Seterusnya